Okay, Assalamualaikum and good morning. So today we're going to discuss our tutorial in chapter 2. Okay, about graph of linear motion. Okay, so here I dah lukis several type of graph. Kalau you perasan, I tak lukis pun paksi dia because kita nak baca graph. Okay, so let's say kalau you nampak graph like this, the curve is increasing with time. Okay, so let's say like this is decreasing with time. Okay, kalau macam ni pun sama, increasing with time, decreasing with time. So ni memang dia punya sequence. Okay, so next. Okay, so yang ini increasing linearly. Okay, increasing linearly. This one is decreasing linearly. Yang ni increasing linearly. Ini adalah decreasing linearly. Macam mana nak tahu increase or decrease? Ni adalah paksi kosong. Nombor kosong. So, sini ada satu nilai. Walaupun nilai dia negatif. Tapi, peningkatan nombor daripada kosong kepada suatu nilai, kita panggil dia increase. Tak kisahlah kalau paksi you kat sini adalah paksi V. Contoh I contoh sikit. Paksi V versus dengan T. Contoh kalau dia VT lah. So, kalau nilai dia kosong kat sini, yang sini adalah negatif 3. So, kosong kepada 3 adalah peningkatan velocity. Increasing velocity ataupun increasing linearly. Velocity increasing linearly. Macam tu. Okay. Okay. So, next adalah. Okay. So, sekarang ni saya nak tunjuk lah macam mana awak nak baca graf. Ada yang tak boleh baca graf. Dia macam tak tahu nak baca. Okay. Kalau you perasan dekat sini. Saya kecilkan sikit. Saya lukis banyak graf. Okay. Saya ada lukis yang ke bawah. Macam ni. Nampak tak nak panah ni? Ini menunjukkan bahawa kalau graf you yang ini. Contohlah. Ini graf ST. Bila kita kira gradient bagi graf ST ni. Kita akan dapat graf VT yang macam ni. Iaitu increase linearly. So kalau graf VT macam ni. You kira gradient dia. You akan dapat graf untuk acceleration macam ni, iaitu uniform acceleration. Sebab apa saya tak tulis? Sebab saya tak nak tulis. Sebab kadang-kadang kalau you state sini S je nanti you pening. So kalau contohlah awak kata graf awak S yang start daripada sini. Boleh. So kita start ST graph. Yang bawah dia tu mesti jadi VT graph. Okay. So bila ST graph awak yang ni, VT graph awak mesti macam ni. Okey, bila VT graph macam ni, apa akan jadi pada acceleration? Okey, awak tengok. VT graph ni adalah constant ataupun uniform velocity. Agak-agak boleh cari tak gradient? Tak boleh kan? So, bila tak boleh, maksudnya acceleration dia akan jadi kosong. Macam tu. So, ini akan jadi graph AT. Just like that. Okey, terpulang kat mana graph you start. Tapi ini adalah yang ni, yang saya lukis ni adalah sequence dia. Maksudnya turutan dia. Okay, tengoklah start daripada mana. Agak-agak boleh tak? Okay, good. Okay, so ini saya just conteng je lah. Nanti awak, sebab saya nak explain dekat awak je. Okay. So, kalau tengok dekat sini, yang saya tulis ni. Okay, maksudnya apa? Kalau contohlah perkataan uniform, contohlah graf yang ni. Okay, perkataan uniform bermaksud apa? Kalaulah ST graph, uniform dia, kalau ST graph, tiba-tiba you nampak ST graph, okay, contoh saya conteng. ST graph macam ni kan? Okay, tiba-tiba you nampak dia punya graph straight line macam ni. Maksudnya, dia tak ada motion. Dia tidak ada pergerakan. So, kita panggil displacement tu adalah at rest. Contoh, kalau ST graph awak macam ni lah. Okay, contoh kalau graph ni adalah graph VT. Padahal, graph VT. Gantikan V. Okay, V. Okay, VT graph. So, kalau VT graph maksudnya hal laju dia adalah 1. Means that seragam saja. Kalau 3 meter per second, maksudnya daripada mula sampai habis 3 meter per second. So, kita panggil dia sebagai velocity constant. Constant velocity. Starting, ending, velocity dia sama. Okay. So, untuk kalau kita kata acceleration pula. What will happen kalau acceleration? Okay, contohlah saya ganti huruf A. AT graph. Okay, contohlah graf AT macam ni. Okay,
nilainya 3 meter per second. Maksudnya acceleration adalah constant dan dia adalah accelerate. Itu maksudnya accelerate sebab 3 kan duduk kat atas. Okay. So cuma kat sini nak bagi tahu awak lah, acceleration ada 2. Satu acceleration, satu lagi deceleration, betul? Okay. So kalau lah contoh awak nak describe motion, saya ulang describe motion, maksudnya nak bagi tahu setiap pergerakan tu apa. Make sure kalau graf you ada graf yang negatif, iaitu graf yang kat bawah. So ingat, kita kena tengok velocity dia meningkat atau menurun. Contohlah kalau saya kata graf saya adalah VT graf yang ni. Contoh okay, bila saya punya graf VT yang ini, maka graf AT saya mana? Yang bawah dia. Okay, saya pun tulislah AT graf. Okay, bila yang bawah ni adalah AT graf, kita tengok kenapa lukisan A dia ni kat bawah, sedangkan kita tahu velocity graf dia ni adalah kosong, ini adalah negatif 3. Contoh, negatif ni tidak bermaksud nilai, dia bermaksud direction. Maksudnya direction yang patah balik ke apa ke. Okay, itu maksud negative direction. So bila daripada velocity daripada kosong bergerak kepada 3, bukan negatif 3. So maksudnya berlaku peningkatan increasing in velocity. Okay, tapi kenapa graf dia jadi dekat bawah, iaitu seperti decelerate? Because bila kita lukis graf sahaja, kita kena ikut bacaan gradient. Kalau gradient negatif, kita kena letak juga negatif. Tapi kalau daripada segi describe, you kena ikut. Kalau kosong kepada 3, dia adalah increasing velocity kan. Maksudnya dia berlaku acceleration in negative direction. Saya harap faham lah. Increasing velocity in negative direction. So maksudnya berlaku acceleration in negative direction. Maksudnya macam itulah. Jadi awak kena faham ayat saya betul-betul. Okay. Itu maksudnya. Kalau decelerate means pengurangan velocity. Negatif tu kita just cakap pasal direction. Tapi kalau you kena tukar daripada graf VT kepada graf AT, graf ST kepada graf VT, tolong kira gradient dia. Kalau gradient negatif, tolonglah plot dekat bahagian negatif walaupun dia accelerate sekalipun. Sebab dia hanya nilai matematik. Boleh Okay, clear Saya harap awak clear lah. Okay, so seterusnya kita tengok example lah. Okay, ini adalah contoh example yang tak ada dalam buku awak. Ni memang saya create sendiri. Saya nak bagi kat awak, nak bagi awak faham. Okay, so contohlah example kat sini saya bagi graf V versus T. V versus T, and then saya ada path AB, BC, CD, DE, EF. Maksudnya saya ada 5 laluan. Okay, baru saya sampai dekat end point. Okay, so sekarang ni awak tengok yang kat bawah dulu. Soalan pertama dia kata, describe the motion of this VT graph. Describe motion maksudnya kena describe lah, kena bagi tahu apa yang berlaku. You ada 2 cara. Sama ada kalau dia bagi VT graph, you boleh describe in terms of velocity atau you boleh describe in terms of acceleration. Kalau you nak describe pasal acceleration, you kena kira dia punya gradient. Okay, kalau you just nak cerita pasal velocity, tak apa, you sebut je apa nilai yang ada pada velocity tersebut. Okay, contoh saya ada buat 2 kat sini. Saya ada buat yang colour purple ni for velocity description. Yang colour biru ni untuk acceleration. Nak describe guna acceleration. Okay, kita tengok dulu. A to B. 0 kepada 4, velocity increase linearly. Sebab graf kita straight line. Okay, 0 to 4 meter per second. Atau you nak cerita pasal acceleration, boleh. You kena kira dia punya gradient. So gradient AB dekat sini adalah, ni saya dah kira gradient of VT graph, iaitu acceleration. AB sama dengan 0.8 meter per second. Okay, 0.8 meter per second. Jadi saya kena letak kat sini lah. Uniform acceleration 0.8 meter per second. Okay, kenapa saya tulis uniform acceleration? Saya harap awak faham lah. Okay, graf VT macam ni kan. Ingat shape dia ni. Kita tengok balik graf tadi. Graf VT dia macam ni. Betul? So graf AT dia macam mana? Macam ni. So that's why saya panggil perkataan uniform. Okay, good. Right. So next adalah velocity decreasing linearly. Ialah daripada 4 kepada 0.
kosong. 4 kepada kosong. Velocity decrease. Kalau you nak state pasal acceleration, you kena kira gradient dia. And then you dapat negatif 1.33 meter per second square. Means that uniform deceleration. Kenapa saya sebut perkataan decelerate? Sebab kurang velocity daripada 4 kepada kosong. Okay, next C2D. C2D adalah increasing velocity daripada 0 kepada 3. Negatif ni jangan sebut lagi. 0 kepada 3. 0 kepada 3 means velocity increase linearly but in opposite direction because dia duduk di bawah graph. Okay, so untuk acceleration CD, bila kita kira kita nak describe pasal acceleration, kita pun kira kita dapat negatif. Tak ada masalah. Negatif ni bermaksud dia punya direction saja. Jadi uniform acceleration. Sebab apa acceleration? Sebab 0 kepada 3. Okay, so next D2E. D2E, ini adalah constant velocity. Constant velocity means uniform velocity at 3 meter per second. Okay, so what happened to acceleration? Acceleration 0 because velocity kita malar, constant. Okay, maksudnya tak ada pecutan berlaku, tak ada perubahan velocity. Okay, E to F means that daripada 3 kepada 0. Decreasing of velocity. So decreasing of velocity means that what happened to acceleration? Okay, so dah kira dapat 1 meter per second. Dan kita tahu daripada 3 kepada 0 maksudnya pengurangan velocity. Jadi berlaku deceleration. Walaupun nilainya adalah positif. Tapi maksudnya adalah uniform deceleration 1 meter per second square opposite direction. Okay, dah dapat sikit idea? Okay, good. So now kita tengok, saya dah ubah untuk jadikan graph. Okay, sketch graph AT graph. Okay, sketch graph AT ni awak boleh buat daripada VT ni, awak just kira gradient sahaja. Okay, saya pun kira gradient tadi kan. Ni saya dah kira kat sini. Jadi saya plot saja. Yang macam mana awak nak tahu nak plot, pastikan masanya tidak berubah. Okay, nampak tak saya plot pada masa yang sama? 5, 8, 10, 13, 16. Okay, cuma saya plotkan 0.8 kat mana lah? 0.8 sampai 5 second. And then 5 second to 8 second adalah negatif 1.33. And then C2D 8 hingga 10 dia adalah negatif 1.5. Okay, and then okay, 10 hingga 13 ni kosong kan? Plot kat sini kosong. Okay, next adalah AEF, dia nilainya 1 meter per second. So ke atas. Nampak tak? Graf dia straight je. Sebab apa? Sebab bila you punya velocity increase atau decrease secara linear, so maka velocity memang akan dapat velocity yang uniform lah. Okay? So satu lagi yang benda penting kita kena tahu, distance dengan displacement kalau dia bagi kita graph. Okay, distance and displacement. Okay, area under the VT graph adalah displacement. Okay, so displacement. Jadi distance, apa yang awak kena tahu distance? Okay, area you kena tambah. Area A tambah area B. Nampak tak saya dah colour hijau ni? Ni area A. Kalau nak kira satu-satu pun tak apa. Yang penting yang area colour hijau ni adalah positive side. Okay, yang colour biru ni adalah negative side. Tapi sebab dia kata dia nak distance adalah total distance, maksudnya keseluruhan perjalanan kita. Jadi kita kena tambah semua. Tapi kalau ditanya pasal displacement, make sure you tahu displacement dia adalah vektor. Jadi kena consider direction of B adalah negative. That's why dekat sini akan jadi area A plus minus area B, because negative area B, the motion is opposite direction. Okay, good. I hope you enjoy this note.